Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas RPT tingkatan 3 pada hari ini, cikgu akan menyambung semula tajuk yang telah kamu pelajari sebelum ni. Aplikasi teknologi 1.1 reka bentuk mekatronik. Untuk kelas sebelum ni, cikgu telah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan mekatronik. Dan kamu juga telah belajar contoh-contoh produk mekatronik. Jadi kita imbas kembali apakah contoh-contoh produk mekatronik yang telah kamu belajar. Antaranya awak tengok kat sini, lift, palang automatik, pagar automatik, lengan robotik, kereta kawalan jauh. Dan yang tidak cikgu paparkan kat sini antaranya adalah mesin basuh automatik dan juga pintu gelansa automatik. Dan ada beberapa produk mekatronik yang lain yang sedia ada di pasaran. Untuk seterusnya kita tengok 1.1.2 mengenal pasti elemen mekatronik. Kita tengok terdapat 4 elemen asas dalam bidang mekatronik. Antaranya adalah sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caraan. Elemen asas ini digabungkan dengan sistem kawalan bagi membolehkan produk mekatronik ini berfungsi dengan sempurna, cekap, produktif dan berkesan sama ada secara automatik atau separa automatik. Kalau awak lihat dalam rajah ni menunjukkan gabungan elemen mekatronik. Ada kawalan dan pengatur caraan, ada elektrik, mekanikal, elektronik. Kalau salah satu elemen ini tak ada, kita tak panggil dia sebagai mekatronik. Untuk seterusnya, cikgu akan terangkan penerangan setiap elemen-elemen yang dinyatakan tadi. Kita tengok elemen yang pertama, sistem elektrik. Sistem elektrik fungsinya adalah untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan tugas atau fungsi yang ditetapkan. Sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Yang ni kamu semua dah belajar masa tingkatan 2, tajuk sistem elektrik. Kita imbas kembali tengok apa yang telah kamu belajar berkaitan dengan aspek keselamatan. Kita tengok kat sini dalam gambar rajah tu, kalau awak tengok dalam gambar rajah yang cikgu paparkan ni, menunjukkan periuk elektrik. Biasanya litar peralatan elektrik dalam periuk ni direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan supaya dapat melindungi pengguna dan periuk ini daripada berlakunya litar pintas. Sebab tu dia dah letak litar dalam ni, kat bawah ni litar diletakkan. Kedudukan litar ni diletakkan pada bahagian bawah periuk dan tersembunyi. Kalau tengok kat sini dia tersembunyi dan tidak terdedah, supaya pengguna bila guna tidak terkena renjatan elektrik ataupun kejutan elektrik. Seterusnya kita tengok kedudukan peranti dalam litar. Kedudukan peranti dalam litar. Awak tengok kat dalam ni, kat dalam gambar rajah ni, kedudukan peranti dalam litar. Kalau awak tengok kat sini, contohnya peranti yang ada dalam periuk elektrik ni, awak tengok sensor suhu, sensor tekanan, elemen pemanas, semuanya diletakkan bersama dengan litar. Tujuan dia adalah untuk menjimatkan
ruang. Dan yang akhir sekali kita tengok sambungan litar. Sambungan litar awak dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Ada 3 jenis sambungan litar. Ada litar tertutup, litar buka, litar pintas. Tengok contoh elemen. Contoh elemen ada panel solar, pengawas cas solar, bateri. Ini adalah contoh elemen dalam sistem elektrik. Awak boleh tengok gambar rajah kat sini. Ada bateri alkali, ada motor AC. Lepas awak tengok sini, ni adalah contoh panel solar. Panel solar ni akan dihantar ke pengawal pengecas solar. Lepas awak tengok kat sini bateri. Ni adalah contoh-contoh elemen dalam sistem elektrik. Kita tengok elemen yang seterusnya. Elemen sistem mekanikal. Sistem mekanikal ni fungsinya adalah sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Biasanya produk yang mempunyai sistem mekanikal ni dia boleh berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Kita tengok yang ni pun sama. Awak dah belajar masa tingkatan 2. Cikgu tunjuk je semula untuk awak ingat balik. Antara komponen mekanikal, antaranya adalah awak boleh tengok dalam ni, galas berbola, bindu, gear, pautan, tuil, takal. Itu adalah contoh-contoh komponen mekanikal. Jenis gear awak boleh tengok gear serong, gear taji, gear helix. Ni adalah contoh-contoh jenis gear. Kita tengok seterusnya, tengok contoh elemen. Ada takal, tali sawat, gear, rak dan pinan. Awak tengok kat sini. Yang ni adalah contoh kereta rentas sistem mekanikal pada pemain DVD optik. Ada tali sawat, ada takal, ada gear, rak dan pinan. Kat sini membolehkan DVD ni boleh dia punya DVD ni boleh bergerak. Boleh buka dan tutup untuk masukkan dia punya CD dia ni, dan boleh berputar. Tu adalah dari segi elemen sistem mekanikal. Dan kita tengok sistem elemen yang ketiga, sistem elektronik. Kita tengok fungsi. Fungsi sistem elektronik, susunan dan sambungan komponen elektronik dalam suatu litar, seperti litar tekamil, kapasitor, LED, perintang, diod, switch, penderia, contohnya penderia gerakan, penderia haba, dan sebagainya, bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh elemen awak tengok lampu LED, kapasitor, perintang. Yang ni adalah litar terkamil. Yang ni pemacu motor. Yang ni contoh sistem elektronik. Dalam dia ada lampu LED, ada kapasitor, ada perintang. Ini adalah contoh elemen dalam sistem elektronik. Dan yang terakhir, adalah sistem kawalan dan pengatur caraan. Kita tengok apa fungsi sistem kawalan dan pengatur caraan. Untuk sistem kawalan, fungsi dia adalah untuk mengurus, mengarah atau mengawal atau tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Itu adalah fungsi sistem kawalan. Pengatur caraan, proses membangunkan atur cara komputer dengan bahasa pengatur caraan seperti Java, Python dan lain-lain menggunakan kod berbentuk teks ataupun blok arahan. Awak tengok kat sini contoh elemen sistem pengawal mikro. Awak tengok dalam gambar rajah ni. Ni adalah
contoh sistem yang menggunakan sistem pengawal mikro. Okey. Yang ni adalah contoh bahasa pengatur caraan. Semua ni awak dah belajar masa tingkatan 2 yang ni. Tingkatan 2 awak dah belajar. Okey, jadi sampai sini saja untuk penerangan 4 elemen mekatronik.